Okey, so kita akan sambung kelas kita untuk topik yang keenam, penyediaan indikator pencapaian prestasi utama KPI bagi taska. Okay, so all of you dah bersedia? Dah, sir. Dah, bagus. Nur Aliyah. Korang buat apa tadi? 10 minit rehat tadi? Dengar Ustaz punya lagu. Dengar saya punya lagu. Alamak. Okay lah, nasib baik ada lagu. Kalau tak ada lagu kalau boring kan. Okay, so kita akan teruskan kelas kita dengan topik yang keenam. Okay, topik yang keenam iaitu penyediaan indikator pencapaian prestasi utama KPI bagi taska. Okay, sebelum tu saya nak tanya, korang pernah dengar tak KPI? Korang pernah dengar tak KPI? Pernah. Pernah. Korang pernah dengar tu kat mana? Pernah dengar kat mana? Korang pernah dengar kat mana? Halo. Irni Mahadi. Pernah dengar kat mana? Irni? Halo. Irni pernah dengar kat mana Irni? Alamak, diam. Sudah. Saya tak pernah dengar lagi, sir. Oh, Nur Aliyah terus jawab, saya tak pernah dengar lagi sir. Takut kena tanya. Key Performance Index, pernah dengar tak? Pencapaian prestasi utama. Tak pernah dengar Dekat sekolah kan? Ya, betul Irni, dekat sekolah. Dekat sekolah ada. Okey, dekat sekolah pun ada, dekat college kita pun ada. So apa sebenarnya KPI ni? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Yang korang faham, yang korang tahu tentang KPI. Apa sebenarnya KPI ni? Kenapa orang nak kejar-kejar sangat pasal KPI ni? Kenapa orang nak kejar KPI? Apa sebenarnya KPI ni? Kalau kita cakap pasal KPI di office ataupun di sekolah, di mana-mana tempat, semua orang akan kata, oh KPI kena kejar, KPI kena buat, KPI kena sediakan, KPI kena penuhi. Kenapa kena penuhi? Apa sebenarnya KPI ni? Siapa boleh jawab? Prestasi sekolah. Prestasi sekolah. Prestasi sekolah macam mana tu? Apa prestasi sekolah tu? Apa sebenarnya prestasi sekolah yang berkaitan dengan KPI ni? Apa sebenarnya KPI ni? Pencapaian grade. Betul dah tu. Dah nampak tu. Maksudnya kalau di sekolah ni pencapaian grade tu perlu kita kejar, perlu kita penuhi, perlu kita laksanakan. Kerana apa? Kerana nanti akan dikenakan tindakan. Ya ke akan dikenakan tindakan? Betul ke akan dikenakan? Kenapa nak dikenakan tindakan? Okay. Itu semua sebenarnya persoalan-persoalan yang bermain di fikiran bagi mereka-mereka yang berada di dalam organisasi. Sebab setiap organisasi ada KPI-nya. Even kalau contohlah kita pernah bercakap kan, orang kata tengok polis tu disaman orang nak penuhi KPI lah tu. Itu buah mulut orang yang bercakap di kedai kopi kan. Dia selalu cakap polis saman tu nak penuhi KPI tahunan. Apa sebenarnya KPI tu? Sebab kadang-kadang orang kampung ni, orang dekat kedai-kedai kopi ni dia tak faham pun apa KPI, main sebut ni kan. Okay, kita tengok, kita berkenalan dahulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan KPI. Okey, sebelum tu kita tengok hasil pembelajaran untuk topik yang keenam terlebih dahulu. Okey, yang mana bagi topik yang keenam ini, hasil pembelajarannya ialah yang pertama, anda perlu dapat atau anda dapat mengenal pasti faktor-faktor yang penting dalam penyediaan indikator pencapaian utama KPI dan standard kualiti sesuatu taska. Itu yang pertama, faktor-faktor penting dalam penyediaan. Yang kedua, anda dapat menyediakan contoh indikator pencapaian utama iaitu KPI dan standard kualiti sesebuah taska ataupun tadika. Okay, kita berkenalan dahulu dengan KPI. Apa sebenarnya KPI ni? KPI, kaki tangan adalah tulang belakang kepada nilai kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak.
Okey. Kejap. Oh, selamat tak ada. Okey. Kita tahu kaki tangan ni dia merupakan tulang belakang. Maksudnya dalam sesebuah organisasi, dalam sesebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak, tak kisah dalam pendidikan awal kanak-kanak ke, dalam apa jua organisasi ke, tulang belakang bagi sesebuah organisasi ianya terdiri daripada kaki tangan. Erti kata lain, kaki tangan ni adalah orang yang paling utama. Tanpa mereka, institusi pendidikan awal kanak-kanak tidak akan bergerak, tidak akan berjalan dengan lancar. So dalam untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang baik, kita perlu pastikan kaki tangan kita ini terjaga. Ini sangat penting bagi mereka untuk memahami tugas dan komitmen masing-masing. Artinya dalam kita nak mencapai sesuatu kualiti yang bagus di dalam sesebuah institusi pendidikan awal kanak di kalangan kaki tangan, sebab kita tahu kaki tangan adalah merupakan tulang belakang, orang yang paling utama, orang yang terpenting dalam organisasi, dalam institusi pendidikan awal kanak-kanak. So mereka perlu memahami setiap tugas mereka dan mereka perlu ada komitmen di dalam tugas mereka. So bila mereka faham tentang tugas, mereka ada komitmen tentang tugas mereka, secara tak langsung sesebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak tersebut akan berjalan dengan lancar dan akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti. So bagaimana untuk kita pastikan mereka faham tentang tugas, mereka committed dengan tugas mereka, perlulah kita melaksanakan KPI. Maksudnya kita nak suruh mereka faham, mereka committed dengan kerja, so kita kena bagi KPI lah, Key Performance Index. Kita tahu Key Performance Index ni adalah untuk kita dia merupakan satu indikator, satu petunjuk untuk kita menilai prestasi mereka. Performance adalah prestasi. Maksudnya kita nak menilai prestasi mereka berdasarkan kepada KPI. Itu sebenarnya KPI. Maksudnya kalau contoh misalnya kata saya nak dinilai terhadap pengajaran saya. So nak tahu saya ni berkesan ataupun tidak dalam pengajaran kepada student-student saya, kepada pelajar-pelajar saya, pihak kolej memberi KPI kepada saya, di mana saya kena penuhi indeks-indeks yang ada pada KPI tersebut untuk memastikan saya berprestasi baik di dalam pengajaran dan PNP, pengajaran dan pembelajaran. So itu merupakan KPI. Contoh, pelajar mestilah semua lulus, semua peratus kelulusan tinggi, and then peratus kelulusan rendah tu sedikit, and then pelajar kena dapat A. Itu adalah KPI. Maksud saya kena penuhi benda tu. So kalau saya tidak penuhi, bermakna saya adalah pensyarah yang tidak bertanggungjawab, yang tidak committed dengan kerja. Itu sebenarnya maksud KPI. Right. Kita tengok kepada tugas dan komitmen bagi menyuruh bagi kaki tangan. Ianya memberi sepenuh komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan jujur, amanah dan dedikasi. Kanak-kanak mendapat pengasuhan dan pendidikan awal yang berkualiti dan profesional. Artinya kita sebagai pendidik nanti korang ni, bila korang dah habis belajar, dah tamat belajar, korang akan jadi pengasuh, korang akan jadi pendidik, korang akan jadi guru taska atau tadika. So korang semua termasuk dengan saya, kita mestilah memberi komitmen yang sepenuhnya dalam menjalankan tugas dan berilah bertanggungjawab dengan setiap tugasan yang kita lakukan. Ianya mestilah jujur, amanah dan dedikasi. Dan setiap kanak-kanak mestilah mendapat pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti dan profesional. Ada orang baru nak masuk, siapa baru nak masuk, wallahualam. Mungkin line dia tak bagus lah kot tadi. Dalam kita menapasti tugas dan komitmen menyuruh bagi kaki tangan, ia mesti memastikan kanak-kanak mendapat hak mereka serta diberi perlindungan dari segala jenis penderaan dan penganiayaan. Maksudnya kita sebagai guru walaupun kita rasa geram sangat dengan kanak-kanak, sebab tahu kanak-kanak ni perangai dia macam mana kan. Perangai dia memang orang kata tak sama macam kita kan. Kita orang dewasa, kadang-kadang kita dah geram dengan orang dewasa, tapi dengan kanak-kanak
lagi kan. So kita walaupun kita geram macam mana pun, kita yang perlu lindungi mereka dari segala penderaan dan daripada segala penganiayaan. Maksudnya kita kena sayang mereka, kena belai mereka, jangan cederakan mereka walaupun kita rasa geram kan. So sebab mereka ada hak untuk mereka sentiasa rasa selamat bila bersama dengan seseorang. Okey. Seterusnya kita tengok kepada tugas, masih lagi tugas dan komitmen penyeluruh bagi kaki tangan. Okay, di mana memastikan semua perkara termaktub dalam dokumen, iaitu Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak, Akta Kanak-Kanak 2012 dan Dasar Perlindungan Kanak-Kanak dipatuhi. So untuk kita pastikan pekerja kita bertanggungjawab dan sentiasa memberi komitmen yang baik dalam dalam organisasi kita, dalam institusi pendidikan awal kanak-kanak, kita perlu pastikan mereka mematuhi setiap peraturan yang ada. Peraturan bagaimana? Peraturan yang ada dalam 3 perkara ini. Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012, Akta Kanak-Kanak 2012 dan Dasar Perlindungan Kanak-Kanak dipatuhi. Now, seterusnya kita tengok kepada sasaran kerja tahunan. Dia sebenarnya KPI ni dia melibatkan tahunan, bulanan dan mingguan. Maksudnya setiap masa tu dia kira dia ada pengiraan dia. Bulanan ada KPI, mingguan ada KPI, tahunan ada KPI. Biasanya KPI tahunan ni dia akan menyeluruh lah. Dia akan mengambil kira 12 bulan dalam satu tahun tu, dia akan calculate untuk satu tahun. Sekarang kita lihat dahulu apakah sasaran kerja tahunan SKT. SKT adalah elemen yang penting dalam sistem penilaian prestasi perkhidmatan awam. Tujuannya adalah untuk memberi panduan dan penjelasan mengenai proses dan kaedah penyediaan SKT bagi setiap penjawat awam. Maksudnya SKT ni bagi perkhidmatan awam ni, mereka sentiasa terlibat dengan SKT, sasaran kerja tahunan. Kenapa? Kerana ini adalah untuk memberi panduan dan penjelasan bagi proses. Maksudnya dengan ada SKT ini, penjawat awam ataupun pekerja atau perkhidmatan awam ni akan faham tentang panduan kerja dan juga mengenai proses-proses yang akan mereka laksanakan untuk sepanjang tahun. Sebab itulah SKT ni sebenarnya setiap kali masuk awal tahun, tahun baru, dia akan keluarkanlah satu SKT kepada setiap pekerja-pekerja di bawah jagaan mereka. Maksudnya pengelola taska tu akan mengeluarkan satu SKT kepada kaki tangan mereka. Setiap orang, setiap jawatan ada SKT yang berbeza. Dia tak akan sama. Contoh kalau kita ni pekerja tukar kebun contoh, dia tak akan sama dengan tukar masak. Sebab tukar kebun ni dia membersih kawasan, tukar masak ni menyediakan makanan. So setiap tugasan, setiap jawatan yang ada di dalam sesebuah organisasi mempunyai SKT yang berbeza-beza. Seterusnya kita tengok kepada penyediaan sasaran kerja tahunan, bulanan dan mingguan. Ni saya kata tadi lah. Dia sebenarnya SKT ni dia ada tahunan, dia ada bulanan dan dia ada mingguan. Itu SKT. Daripada SKT itu, ianya akan keluar satu KPI. Maksudnya KPI ini dia akan melihat secara menyeluruh. Sekarang ni kita masuk dahulu sasaran kerja tahunan, bulanan dan mingguan. Aktiviti-aktiviti yang penting dalam penyediaan SKT ialah perancangan tahunan, bulanan, mingguan. Maksudnya dalam SKT ni, dalam sasaran kerja tahunan ni, ianya akan membuat perancangan. Maksudnya dalam SKT tu dia ada perancangan. Perancangan kerja untuk tahunan, perancangan kerja untuk bulanan, perancangan kerja untuk mingguan. Maksudnya setiap peringkat masa tu, tahunan, bulanan, mingguan, ianya ada perancangan-perancangan tersendiri. Maksudnya daripada tahunan tu dia mengambil kira untuk bulanan. Untuk bulanan tu mengambil kira untuk mingguan.
Maksudnya dia punya peringkat macam tu lah. Peringkat dia first tahunan. Tahunan tu mengambil kira 12 bulan. So perancangan bulanan. Daripada 12 bulan tu, dalam setiap bulan tu ada mingguan. So itulah perancangan mingguan. So bila kita summarizekan kesemuanya, kita buat kesimpulan kesemuanya, artinya dia saling berkait. Daripada mingguan, dia akan pergi kepada bulanan. Bulanan, dia akan pergi kepada tahunan. Okay. Kalau ada tak faham, tolong bagi tahu ataupun saya cakap terlalu cepat ke, terlalu mendata ke apa ke, tolong kau orang nyatakan kepada saya. Sebab sekarang ni saya bercakap ni dia macam cover sikit lah, sebab kita duduk kat orang ramai kan. Tadi tak ada orang boleh cakap kuat-kuat. Sekarang dah ramai orang dah. Dah ada lah, kiri kanan semua dah ada dah. So bila bercakap tu dia kena perlahan-lahan sikit. So kalau tak dengar ke apa ke, tolong bagi tahu tolong bagi tahu, sebab saya takut saya shock shock seorang. Macam mana, okey tak? Okey ke? Okey Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau okey, alhamdulillah, baguslah. Saya risau agak, saya takut nanti saya bercakap terlalu laju, bercakap terlalu cover, bercakap terlalu perlahan, nanti mengganggu proses PNP kita. Bila mengganggu, KPI saya pun akan terganggu juga. Kan? Okey. So seterusnya kita tengok kepada aktiviti kedua, dalam SKT. Penetapan rancangan kerja mengikut bahagian, unit dan cawangan. Macam saya kata tadi, SKT bagi setiap tugasan yang ada di dalam organisasi, ianya berbeza. Saya kata tadi kan, tukang masak berbeza dengan tukang kebun dengan tukang masak berbeza dengan guru berbeza dengan pengasuh berbeza dengan pentadbiran. Artinya setiap bahagian, setiap kerja, setiap tugasan, ianya mempunyai rancangan kerja yang berbeza-beza. Jadi untuk kita mewujudkan sasaran kerja tahunan bagi setiap bahagian, kita kena buat penetapan siap-siap lah. Maksudnya penetapan rancangan kerja untuk bahagian untuk guru, dia ada SKT dia. Untuk apa lagi? Untuk tukang masak, dia ada SKT dia. Itu kalau dalam satu organisasi. Sama juga kalau misal kata kita ada cawangan yang berbeza-beza. Contoh, kita ada cawangan di Kota Baru, kita ada cawangan di Pasir Putih, kita ada cawangan di Pasir Mas. Setiap cawangan tersebut mereka perlu tetapkan rancangan kerja yang berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Sebab dalam kita punya organisasi ni, ianya mempunyai orang yang berbeza-beza. Mungkin di Pasir Mas tak sama dengan orang yang tak sama perkhidmatan yang ada di Kota Baru. Di Kota Baru tak sama dengan gerak kerja di Pasir Putih. So dari segi perancangan kerja tu, ianya berbeza mengikut keadaan. Maksud mengikut keadaan dan penerimaan lah. Contoh misalnya kata di Kota Baru dia punya pelajar 100 orang. Di Pasir Putih pelajarnya hanya 20 orang. Di Pasir Mas pelajarnya 50 orang. So kalau dari segi kerja berbeza lah. Sebab di Kota Baru kita nak jaga kerja kita untuk jaga 100 orang. Di Pasir Mas kita nak jaga untuk kanak-kanak 50 orang. Di Pasir Putih untuk kita jaga kanak-kanak 20 orang. So gerak kerja itu akan berbeza-beza. So dari segi penetapan rancangan kerja tu akan mengikut kesesuaian. Okey, kejap. Saya risau, saya bila telefon dia bunyi ni, saya akan tengok dulu. Saya takut ada orang panggil kan. Okey, maafkan saya kalau terganggu sebab kadang-kadang saya punya minda ni dia akan ke sana sekejap, ke sini sekejap. Okey, right now. Yang ketiga, penetapan SKT berserta penilaian prestasi. Nampak tak? Dia sebenarnya SKT ni dia ada kaitan dengan penilaian prestasi. Penilaian prestasi tu apa? KPI tadi lah. Maksudnya kerja tu kita dah rancang dah. Kita dah tetapkan dah. Okey, kerja bulanan, ini dia punya kerja. Okey, mingguan ini punya kerja. Tahunan ini punya kerja. So setiap kerja tersebut kita perlu membuat penilaian prestasi kepada kaki tangan kita. So bila kita sebut saja pasal penilaian prestasi, ianya ada kaitan dengan KPI. Maksudnya kita akan nilai pekerja kita berdasarkan kepada KPI. Maksudnya penilaian berdasarkan kepada apa yang telah dirancang, apa kerja yang telah dirancang, adakah mereka patuhi ataupun tidak. Okey, dan yang kelima, kajian semula pertengahan tahun. Maksudnya di sini dalam sasaran kerja ni, bila masuk sahaja pertengahan tahun, kita akan buat penilaian.
Maksudnya kita tengok balik macam mana dengan hasil kerja dia, adakah ianya dapat dipatuhi ataupun tidak. So kalau tidak dapat dipatuhi, apa tindakan kita. Itulah adalah dinamakan sebagai kajian semula pertengahan tahun. Maksud pertengahan tahun maksud tengoklah kalau misalnya katalah kita punya sekolah tu bermula pada bulan 1. So pertengahan tahun ni adalah bulan 6. Maksudnya bila masuk bulan 6 tu kita akan buat kajian balik. Adakah kita punya pekerja tadi berada di atas landasan yang betul ataupun tidak. Kita tengoklah dari segi prestasi pekerja, dari segi perancangan kerja, sinkronis ataupun tak dan sebagainya. Banyaklah banyak benda yang akan kita tengok, banyak benda yang kita akan buat kajian. Okey. Kita tengok kepada perancangan tahunan. Ini adalah sedikit penerangan lah. Okay, untuk perancangan tahunan, bulanan dan mingguan, ianya berlandaskan kepada perancangan strategik organisasi. Ianya perlu merujuk kepada visi syarikat, misi syarikat, objektif syarikat, strategi pelaksanaan. Dan perancangan tahunan ini perlu dibuat di setiap awal tahun. Maksudnya di sini bila kita masuk saja tahun baru, SKT perlu kita wujudkan. Macam saya kata tadi lah kan, bila masuk tahun baru, SKT pun akan berubah. Sebab kita akan buat perancangan untuk tahun semasa. Okay, and then bila masuk contohlah 2020, dia ada SKT untuk 2020. 2021 dia ada SKT untuk 2021. 2022 dia ada SKT untuk 2022 dan setiap tahun di setiap awal tahun kita akan wujudkan SKT. Daripada tahun dia akan pecahkan kepada bulanan, daripada bulanan dia akan pecahkan kepada mingguan. Okay? Right. Yang kedua, rancangan kerja bahagian unit dan cawangan. Di kesemua aktiviti, program dan tindakan kerja perlu dinyatakan dengan jelas dan ianya perlu selaras dengan perancangan tahunan supaya ianya tidak berlaku kekeliruan. Berlaku kekeliruan macam mana? Sebab kalau berlakunya kekeliruan, ia menyebabkan kaki tangan akan confuse. Bila confuse, itulah akan menyebabkan semua kerja bercelaru. Buat benda ni tak kena, buat begitu salah, buat ni tak jadi, kualiti bertabur. So kita nak mengelakkan daripada berlakunya masalah tersebut, kita jangan laksanakan ataupun wujudkan kekeliruan. Artinya dalam rancangan kerja kita kena buat perancangan yang baik supaya apa? Supaya pekerja kita memahami tentang gerak kerja yang kita inginkan. Okey, ketua bahagian unit cawangan perlu ambil kira keupayaan masing-masing termasuk dari segi sumber manusia, adakah keperluan pekerja cukup untuk tempoh masa tertentu, dari segi kewangan, adakah kewangan mencukupi untuk menanggung perbelanjaan, dari segi masa, adakah masa yang diberikan untuk penyiapan kerja mencukupi, dan yang keempat, peralatan, adakah peralatan yang digunakan bersesuaian ataupun tidak. Maksudnya setiap bahagian, setiap cawangan, setiap unit, mereka kena faham benda ni. Mereka kena memahami benda ni supaya untuk melancarkan sesuatu tindakan, ataupun melancarkan sesuatu perancangan di dalam SKT, sasaran kerja tahunan. Macam saya kata tadi lah, di Kota Baru 100 orang, di Pasir Mas 50 orang, di Pasir Putih 20 orang. So 150-20 kalau ikutkan dari segi jumlah pelajar tadi, ianya akan memberi perubahan di dalam penggunaan sumber manusia. Betul tak? Sebab 100 orang kanak-kanak tak akan sama dengan bilangan guru bagi cawangan yang ada 50 orang kanak-kanak. So 50 orang kanak-kanak tidak akan sama dengan jumlah kaki tangan yang yang cawangannya adalah 20 orang kanak-kanak. Itu kita kena mengambil kira, itu kita perlu melihat secara menyeluruh. Okey, faham tak faham ni? Orang ni faham tak faham ni? Faham, Alhamdulillah. Nur Aliyah je yang menjawab. Nur Min Halina menjawab. Alhamdulillah. Kalau faham, Alhamdulillah lah. Okay, right. Kita masuk ke yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita melihat kepada C, penetapan SKT berserta penilaian prestasi. Okay, penetapan ini perlu melalui 4 proses.
Okay, untuk kita membuat penetapan SKT berserta dengan penilaian prestasi ni ianya perlu melalui 4 proses. Okay, apakah 4 proses tersebut? Yang pertama, penentuan aktiviti. Senaraikan ke semua aktiviti, program dan tindakan yang perlu dilaksanakan. Okay, aktiviti perlu bersesuaian dengan peranan kumpulan penjawatan. Maksudnya kita kena senaraikan semua aktiviti. Maksud the first step dalam penetapan SKT berserta penilaian prestasi ni, kita kena tentukan apakah aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan. Senaraikan semua aktiviti, program, tindakan yang perlu dilaksanakan. Okay, yang kedua, petunjuk prestasi. Setiap aktiviti perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu petunjuk prestasi. Okay, antara penanda aras yang boleh digunakan ialah dari segi bilangan, tempoh sasaran masa, dari segi jumlah kos sesuatu aktiviti, purata, peratus dan juga piawaian. Maksudnya kita kena buatlah petunjuk prestasi itu. Bilangan, contoh 1 hingga 5. 1 tak baik. You pernah tengok kan dia punya ni kan, penilaian kan. Contoh you buat SIE kan. You buat SIE untuk saya kan. You ada nombor kan, 1 hingga 5. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. So kalau korang tak nak baca semua benda tu, you letak je semua 5. Kan? Kalau nak baca, baca. Jadi sebenarnya kita digalakkan, kita perlu memahami sebelum kita buat penandaan. So sama juga dalam SKT lah. Okay? Dan yang ketiga, asas penetapan SKT. Okay, aktiviti yang boleh diukur dari segi kuantiti, kualiti, masa dan kos. Okay, dan yang keempat, penyediaan SKT. SKT perlu disediakan pada bulan pertama tahun syarikat ataupun awal tahun kepada syarikat. Maksudnya SKT ni perlu disediakan pada bulan pertama tahunan syarikat. Saya kata tadi lah, kalau misal katalah kita punya tadika tu bermula pada bulan 1, so SKT perlu buat pada bulan 1. Tapi kalau misal kata kita punya syarikat bermula pada bulan 3 contoh, maksudnya bulan 3 tu merupakan kita punya awalan permulaan tahun bagi syarikat. So SKT perlu dibuat, perlu diwujudkan setiap bulan 3 untuk setiap tahun. Maksudnya setiap bulan 3 kita kena buat SKT. Itu kalau misal kata syarikat kita bermula pada bulan 3. Okay, tapi biasanya syarikat ni dia akan buat pada bulan 1 lah. Sebab dia tak nak fikir dia sama sebenarnya kalau bulan 3 ke bulan 1 ke, sebab dia punya sekitaran 1 tahun. Maksudnya kalau kita buat bulan 3, bulan 3 tahun depan pula. Maksudnya setiap tahun. Tapi kalau kita tak nak pening-pening, kita tahu setiap tahun bermula pada bulan Januari. Januari adalah bulan 1. So kita buat bulan 1 lah. Bulan 1 setiap tahun. 2021, 2022 setiap bulan Januari kita akan buat SKT. Okay. Pengurus ataupun pihak berkenaan perlu mengisi keterangan dengan jelas. Maksudnya bila kita buat SKT, pengurus tersebut ataupun pengelola ataupun bukan majikan, pengusaha, mereka perlu mengisi keterangan dengan jelas. Supaya apa? Supaya kaki tangan tidak mengalami kekeliruan terhadap SKT yang kita wujudkan. Kalau dah kita tulis pun tak apa-apa, keterangan pun tak jelas, hasil kerja pun akan jadi tak jelas lah. Akan jadi mencelaru lah. Kualiti pun akan mencelaru lah. Tapi kalau misalkan kita tulis dengan jelas, orang pun faham. Okay, bila orang faham, orang akan buat kerja mengikut apa yang dipinta. Okay, untuk sekarang ni untuk KPI, KPI ni kita akan sambung for the next class. Sebab saya tak nak masuk lagi. Sebab sekarang ni kita tahu dahulu apa SKT. Cuma you kena faham, okay, SKT ni dia ada kaitan dengan KPI. Kenapa dia ada kaitan dengan KPI? Because of kita nak buat penilaian terhadap hasil kerja kaki tangan. Bila kita nak buat penilaian hasil kerja daripada kaki tangan, kita kena ada satu cara, iaitu dengan menggunakan kaedah KPI, Key Performance Index. Okay, so ada apa pertanyaan yang nak ditanya sepanjang topik 6 ni? Topik 6. Habis separuh dah ni untuk topik 6 ni. Kelas? Tak ada, Sir. Tak ada. Tak ada, semua faham
Orang ni bila tanya semua faham. Tapi bila bagi soalan, alamak, yang ni aku pernah dengar lah. Semua faham Plus. Hello. Yes, sir. Ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kalau tak ada, insya-Allah pada next week, next week kita akan masuk, kita akan sambung lagi untuk topik yang ke-6. Kenapa tiba-tiba gatal sampai hidung ni? Nasib baik tak nampak sangat kan? Saya punya kamera tak nampak sangat kan? Betul tak? Tak jelas sangat kan? Buat-buat tak nampak, sir. Fatin Fazila, hang ni tak apa, tutup jap, nak korek hidung, tak adalah. Alright, so lama dia cerah. Okay, tak apalah. Okay, so the next week kita akan sambung lagi untuk topik yang ke-6. Ada separuh lagi, InsyaAllah lah. Dan hari Isnin minggu depan hari Isnin minggu depan kita ada kelas tutorial kan? Betul? Hari Isnin kan? Betul. Okay, so hari Isnin minggu hadapan kita akan